Daripada kecil, macam dekat bilik saya ni semua penuh komik. Daripada kecil tu saya memang baca komik. Tak kira lah komik Hong Kong, komik Jepun, komik Amerika. Kemudian saya ambil jurusan seni halus di UiTM Shah Alam. Saya memang nak meneruskan kerjaya sebagai pengkarya seni halus, bekerja di galeri semua. Tapi kebetulan saya punya final year project, saya dapat offer untuk bekerja di Singapura. Dan saya tak fikir banyak lah, mungkin saya fikir untuk bekerja di Singapura untuk menimba pengalaman di negara orang kan. Saya terus ambil kerja tu. So daripada situ saya develop lah minat untuk buat kerja komersial. Tapi kebanyakan kerja di Singapura ketika itu semuanya production art, di balik tabir, dalam filem, konsep untuk storyboard ataupun untuk video game, permainan video. Dan dari sedikit demi sedikit saya dapat projek-projek buat komik. Daripada kecil pun saya memang selalu buat komik lah. Jadi saya fikir dah ada kontak daripada bidang tu, saya terus minat terhadap tu lebih cenderung lah. Professionally, kalau secara profesional daripada 2005 waktu saya belajar dulu, tapi tak rasa serius untuk masuk mainstream publication. Dulu banyak untuk underground, untuk dengan kawan-kawan, dengan publication yang self publication, sendiri punya modal. Itulah daripada 2008 saya dah mula buat dalam mainstream punya industri. Yang ni lah contohnya, yang ni antara yang terawal dulu. Ada banyak lagi komik-komik lain, tapi yang underground lah publication, self publicationnya. Yang ini pun dengan yang ni lepas saya ni yang first kali lah. Yang ni 2008 saya bekerja dekat Singapura dulu. 2007 tapi projek komik lah. Yang ni pertama, City of Dust dengan Steve Niles. Dia penulis 30 Days of Night. Buku ni dia punya launching dekat San Diego Comic Con. Agak macam Comic Con ni contohnya pilgrimage untuk semua pengkarya komik lah. Ini antara yang pertama sekali, 2008. Pada awalnya saya submit saya punya portfolio. Saya ada minta kawan saya yang saya kenal dekat sana bekerja sebagai ejen saya lah untuk represent, sebab saya tak boleh nak datang meeting ke sana kan. Saya hantar saya punya portfolio untuk dia showcase lah apa kebolehan yang saya buat dekat sini. Saya tunjuklah semua portfolio yang ada lepas-lepas. Kemudian dia orang akan pilih style mana yang sesuai untuk projek tertentu. Saya bagi tahu, okey, kita ada projek Magic ni, kita nak buat cerita-cerita sekian-sekian. Dunia dia setting dekat zaman sekarang tapi berteraskan Celtic punya origin, Druid dengan pagan religion. Saya kata, macam menarik, macam rasa-rasanya mungkin menjurus ke arah tu lah. Jadi daripada cerita tu dia hantar character description, saya akan buat character design. Lepas tu dia akan bagi tahu, okey, kita nak kita punya main character ni rupa dia seperti sekian artis Hollywood. Dia punya background ni kita nak feel macam mana. So dia pilih daripada yang style yang saya dah tunjuk tu. Dia akan combinekan lah, ada macam kahwinkan lah dia punya style daripada style lukisan tu dengan treatment yang dia nak. Daripada karakter tu, selepas dia orang setuju dengan mana yang sesuai, dia orang hantarkan skrip. Daripada skrip tu yang saya akan, skrip tu dia tak bagi tahu muka surat mana kena ada sequence apa. Dia akan bagi tahu apa yang berlaku dalam page tu. So terpulang pada saya untuk agihkan apa yang berlaku ikut daripada skrip tu lah. Contohnya okey, satu permulaan cerita ni, setting ni pagi, sekian-sekian karakter tengah berbincang atau sedang bertarung. Jadi saya akan bahagikan sequence tu. Contoh kalau dia tengah bercakap, lepas tu dia tumbuk orang tu, kita tak boleh benda tu jadi satu kotak kan. So satu sequence tu bercakap, lepas tu satu sequence untuk dia bagi reaksi, dia marah. Sequence ketiga tu baru kita buat dia tumbuk orang tu. So benda tu yang saya kena fikirkan lah. So selepas habis layout tu, saya akan tunjuk dekat dia orang juga. So banyak back and forth lah between saya dengan Top Cow. Kemudian bila dah dapat layout tu, dia orang akan bagi approval. Okay, ni yang sequence macam ni, it doesn't work, this doesn't work. Okay, this is our suggestion. Lepas tu baru masuk
inking, penciling atau inking lah. Kalau kita buat komik yang secara konvensional, penciling guna pensil, kemudian kita hantar kepada inker untuk masukkan dakwat. Tapi sebab saya buat dekat digital, proses tu dah di skip satu peringkat lah. Saya terus melukis dan dapatkan approval lagi, dah dapat feedback, baru saya akan buat masukkan warna dan buat painting. Itu sebab saya rasa bila dah bekerja dalam bidang ni, saya rasa saya kena ambil banyak watak. Saya kena jadi mainkan banyak peranan. Saya kena jadi peranan director, kena jadi lighting, cameraman, saya kena jadi assistant, kena buat casting. Jadi saya banyak kena banyak tengok movie lah, movie Hollywood, sebab dia orang pun akan komik ni pun salah satu franchise untuk Hollywood jadikan adaptasi kepada filem kan. Jadi saya tengoklah banyak-banyak trend-trend movie sekarang, macam mana watak-watak yang antagonis dengan protagonis dan watak-watak supportive, macam mana dia punya perawakan muka. Secara konvensional, komik-komik biasa yang saya buat, dia bagikan waktu dia dalam masa 6 minggu selalunya. Sebab satu muka surat average artis untuk buat black and white 1 hari. Tapi ada juga artis yang mengambil masa lebih daripada itu sebab bergantung kepada detail yang dia require untuk projek setengah projek tu. Tapi untuk contohnya macam kalau dalam sebulan ada 20 working days, selalunya komik-komik average ada 20 muka surat, selalunya sebulan akan siap. Tetapi sebulan siap tu kalau kita ada team, saya buat black and white, pass dekat colorist pass dekat assistant yang lain untuk buat, jadi semuanya boleh siap dalam 1 hari. Tapi untuk komik-komik yang tajuk special macam ni, untuk special project, dia kadang-kadang menjangkau dalam 2 to 4 bulan jugalah untuk satu isu saja, sebab dia punya contoh pewarnaan yang saya kata tu macam ni lah. Dia warna yang pekat kan. Ni semua colour test proof yang saya buat sendiri sebelum hantar dekat submission. Apa yang berlaku hari ini dekat kedai komik Earth 638 adalah launching untuk komik yang saya hasilkan bersama Top Cow. Tajuk dia Son of Merlin. Dia cerita ni mengisahkan pasal daripada Arthurian Legend dulu, zaman Arthurian Legend, cerita pasal Merlin yang dah hidup sampai sekarang lah di kalangan kita. Dan dia tengah cari dia punya anak lah untuk sambung legacy, untuk lawan evil. Berdasarkan skrip dia yang saya baca, target dia saya rasa lah lebih kepada pembaca casual tu ada, tapi juga dia dapat menarik minat orang yang tahu asal-usul cerita asal sejarah Merlin dan sejarah King Arthur. Dalam bidang ni, Son of Merlin ni karya saya yang kejap saya nak kena ingat sebab banyak dah buat sebelum ni. Tapi ini yang saya kata big break dalam industri mainstream lah. Ini semua ialah kita merancang, tapi Tuhan yang menentukan segala-galanya. Sebenarnya memang pendidikan asalnya dia telah ditawarkan juga oleh JPA untuk buat business studies. Dah pergi interview, dah pakai lawa-lawa, pergi interview pakai tie. Tapi minat dia sangat mendalam pada lukisan. Dia nak buktikan yang dia boleh melakukan kalau dia set mind dia terhadap sesuatu tu. Okey, parents nak apa? Academic dia pergi. Dia ada best student in class, best students in science, best students in maths. Tapi minat dia yang menarik dia ke lukisan. Jadi saya pun melihat bakat dia di situ dan saya tidak memaksa lah. Selalunya kami, ialah teknologi sekarang kan dah ada. Kami selalu berinteraksi, kadang melalui FB, telefon. Memang telefon tu biasalah. Tapi memang kami ada, selalunya kami make a point atau untuk petang-petang kami pergi ke melakukan aktiviti bersama lah. Khasnya berenang, kolam renang.
bersyukur lah sebab bukan mak saya je yang ada masalah. Even satu keluarga saya pun dulu memang tak nampak masa depan untuk saya ambil dalam menceburi bidang ni kan. Tapi benda saya pun bersyukur juga benda terjadi macam tu supaya jadi bila saya tengah berusaha sendiri bekerja tu, benda tu akan jadikan saya punya pembakar semangat untuk buktikan kat diorang yang saya punya boleh berjaya dalam bidang ni juga. Pada tahun 2009 saya telah dapat anugerah industri kreatif dari dalam kategori digital art, best digital comic dengan best digital artwork. Tahun 2010 pun saya ada dapat juga anugerah yang sama. Saya rasa anak-anak muda kita banyak bakat, macam yang main fiksi lah, apa semua, yang skateboarding, apa-apa yang diminat main muzik. Cuma jangan malas je lah, sebab ini semuanya datang dari diri sendiri. Kalau kita rasa kita nak buktikan sesuatu pada diri sendiri, bukan nak buktikan dekat keluarga kita atau kepada siapa-siapa, untuk diri sendiri. Sebab kalau kita buat untuk orang lain, nanti kita sendiri tak puas.